Assalamualaikum dan hai, kembali lagi kita dalam video ulasan di Amans.my. Dalam video hari ini kita ada ulasan untuk satu lagi telefon baru daripada Realme, iaitu Realme GT Master Edition. Sama macam model Realme lain di bawah koleksi Master Edition, model kali ini juga kita dapat lihat dia menampilkan kemasan menarik yang diinspirasikan daripada barangan harian dalam kehidupan kita. Untuk kali ini, Realme dia cuba mengetengahkan konsep rekaan yang diilhamkan daripada beg pakaian pula. Dan dekat sini juga kita dapat lihat, ia juga masih mendapat sentuhan eksklusif mereka terkenal Jepun iaitu Naota Fukusawa. Realme GT Master Edition dalam video kita hari ini berwarna Voyager Grey. Dan apa yang uniknya dekat sini, telefon ini dia menggunakan kemasan kulit vegan berwarna kelabu pada bahagian belakang. Ini bermakna ia mampu untuk memberikan kita keselesaan yang baik walaupun dipegang dalam waktu masa yang panjang dan cengkaman juga terasa bagus. Dan pada masa sama, kemasan macam ini juga mampu untuk mengurangkan kesan kotoran pada telefon ini sendiri. Selain daripada itu, telefon ini juga dipadankan dengan corak garisan jalur yang anda sendiri boleh nampak dekat sini jelas sekali seperti sebuah beg pakaian yang sebenar. Kemudian, ia juga mempunyai logo Realme dan tanda tangan Naota Fukusawa yang eksklusif untuk edisi ini bersebelahan dengan modul kamera. Okey, ternyata rekaannya dekat sini dia ringkas, kemas dan bersaja yang mana kami rasa dia adalah sesuai untuk cita rasa sesetengah pengguna yang sukakan sesuatu kemasan yang tak serabut. Tapi dalam masa sama, anda nak benda yang nampak menyelahkan gaya. Kemudian ia juga sebuah telefon yang baik pada pandangan kami yang mana tekstur binaan yang digunakan adalah cukup baik, mampu saja beri rasa yang selesa di dalam tangan, tak terasa licin. Kemudian sebenarnya dia adalah agak ringan ya dengan berat sekitar 180 gram saja. Jadinya dekat sini, dia takkan membebankan untuk penggunaan satu tangan. Kalau anda jenis yang suka balas teks dekat WhatsApp, Messenger ataupun apa saja dengan satu tangan, benda ni takkan jadi isu. Tangan juga tak terasa lenguh. Kemudian, akhir sekali badan telefon ni yang nipis juga sebenarnya senang untuk kita masukkan ke dalam poket seluar ataupun ruang kecil pada beg anda. Butang kuasa diletakkan pada sisi kanan. Butang laras suara dan slot SIM pula anda akan jumpa pada sisi kiri. Kesemua butang mempunyai binaan yang baik, kedudukan juga ergonomik yang mana mudah saja untuk dicapai dan selesa untuk ditekan. Kalau nak bercakap mengenai slot SIM pula, anda akan perasan ya dekat sini tiadanya ruang untuk kad microSD. Sebabnya dekat sini, telefon ni dia hanya menyokong 2 SIM bersaiz nano. Dan pada bahagian bawah, adanya speaker mono, port USB Type-C dan bicu audio 3.5mm untuk mendengar muzik. Baiklah, kalau perasan dekat sini dia ada pro dan kontra. Pasal, telefon ni dia ada bicu audio. Jadi, kita sebagai pengguna lebih senang nak beli aksesori audio macam phone telinga ke atau phone kepala. Tapi, bagi sistem audio pula adalah jenis mono. Yang mana benda ni adalah satu kekurangan untuk anda yang nakkan kemampuan audio lebih baik. Dekat sini bukanlah nak kata speaker mononya ni tak baik langsung. Dia masih okey, cumanya kelantangan tu agak kurang memuaskan. Seterusnya, panel hadapan dia nampak kemas dengan saiz skrin 6.43 inci Full HD+. Rekaan skrin pula adalah sejenis berlubang untuk kamera selfie 32MP pada sudut kiri atas dan anda perlu tahu ia dilengkapi teknologi Super AMOLED. Kami tak ada masalah dengan skrin ni. Paparan warna adalah baik, terang dan cantik. Tak kira apa yang anda lakukan dengan telefon ni, kebanyakan butiran pada skrin nampak bagus. Nak menata media sosial ke, nak membaca kandungan berita ke, tengok video atau bermacam-macam lagi, ia mampu saja untuk memberikan pengalaman penggunaan yang baik. Selain itu, kami juga tak berhadapan dengan isu yang melampau untuk penggunaan secara outdoor, yang mana tahap kecerahan agak baik bagi memastikan kandungan pada skrin selesa saja untuk dilihat. Kemudian skrin juga lengkap dengan kadar segar semula 120Hz. Pengalaman menata cukup lancar, cukup menyeronokkan. Tapi, sudah semestinya skrin 120Hz ni dia akan menggunakan bateri yang banyak. Macam mana pun, jangan risau sebabnya anda masih mempunyai pilihan sama ada nak guna skrin 60Hz atau 120Hz yang anda boleh ubah menerusi tetapan telefon. Dan kalau anda perasan, dekat sini juga dia ada satu lagi tetapan yang dinamakan sebagai Auto Select. Auto Select ni bila anda aktifkan, kadar segar semula tu dia akan berubah secara automatik. Ini bermaksud dia bergantung kepada keperluan kandungan itu sendiri. Jadi, bateri dekat sini dia akan lebih jimat dan masa penggunaan anda juga akan menjadi lebih lama. Untuk spesifikasi,
Realme GT Master Edition menggunakan chip Snapdragon 778G. Unit ulasan yang kami dapat dipadankan dengan memori 8GB RAM dan storan 256GB. Sebagai tambahan, dekat sini juga dia lengkap dengan memori taman secara maya maksimum 5GB. Ini sesuai lah bagi pengguna yang mahukan RAM lebih besar. Bagi kami, memori sedia ada sebenarnya dah cukup pun untuk kebanyakan tugasan harian kita. Next, sistem operasi yang digunakan adalah Realme UI 2.0 berasaskan Android 11. Anda boleh jumpa adanya pelbagai ciri dan fungsi, antaranya mod tema gelap dan always on display yang boleh diubah sesuai, sokongan tertingkap terapung yang membolehkan penggunaan peranti lebih cekap dan banyak lagi. Okey, secara peribadi penggunaan keseluruhan tak ada masalah setakat ulasan ini dibuat. Terasa baik saja. Telefon mampu beroperasi dengan lancar untuk tugas harian. Proses nak buka dan tukar aplikasi, peralihan animasi juga okey saja. Jadi dekat sini dia menjadikan tugasan harian kita semua tu kekal efisien tanpa banyak masalah atau isu yang besar. Sebagai tambahan, dekat sini juga adanya mod khusus dipanggil GT Mode yang mana sesuai untuk pengalaman permainan lebih baik. Selain itu, ia juga mempunyai sistem tindak balas haptik bergetar yang juga pada kami adalah baik. Untuk gaming, PUBG Mobile tetapan asal adalah pada grafik HD dengan frame rate high, tapi masih boleh main mencapai frame rate ekstrim apabila anda memainkannya pada grafik smooth. Next, boleh juga dapat Ultra kalau main pada grafik tertinggi HDR. Seterusnya, COD Mobile pula secara lalainya adalah pada very high dan high. Ia juga boleh capai max tapi grafik tertinggi setakat high. Permainan Mobile Legends pula boleh dimain mencapai grafik high dan akhir sekali Genshin Impact. Tetapan asal grafik adalah pada low dengan 30 frame per second. Isu panas tu ada untuk beberapa sesi permainan dan penggunaan yang agak lama, tapi isunya bukanlah satu kepanasan yang teruk. Next, 3 kamera di belakang terdiri dengan tetapan sensor utama 64MP, kemudian diikuti dengan lensa ultra lebar 8MP dan akhir sekali kita ada lensa makro 2MP. Buka saja aplikasi kamera, anda akan nampak antara muka kamera mirip saja dengan kebanyakan telefon Realme yang sedia ada. Kemudian di sini juga anda akan nampak ada pelbagai fungsi yang boleh digunakan seperti 64MP mode, super nightscape, portrait mode, straight filter dan banyak lagi. Seperkara lagi, anda juga boleh jumpa kebolehan quick launch yang membolehkan anda mengambil gambar secara pantas. Caranya, anda hanya perlu menekan butang volume down sebanyak 2 kali dan selesai. Ia bagaimanapun perlu diaktifkan terlebih dahulu menerusi tetapan pada aplikasi kamera. Realme GT Master Edition juga menyokong fungsi rakaman video maksimum 4K 30 frame per second pada kamera utama. Kemudian, anda juga akan dapat rakaman maksimum 1080p 30 frame per second untuk kamera hadapan. Bukan itu saja, dekat sini juga anda akan perasan Realme turut menyertakan ciri penstabilan video pada kebolehan rakaman ini. Dari segi prestasi, gambar adalah baik pada pencahayaan cukup. Kualiti image mempunyai perincian image yang memuaskan. Pewarnaan juga dikawal dengan baik untuk kebanyakan situasi. Walaupun kadang-kadang dalam beberapa situasi tu, ia agak saturated. Hasil gambar malam juga boleh dikatakan agak baik. Dapat dilihat kawalan hingannya seimbang, tapi dengan bantuan mod malam, keseimbangan image tu akan lebih baik. Seterusnya, zoom juga mampu menghasilkan gambar yang baik. Makro 2MP pula, sekadar okey saja, tapi tak ada yang istimewa. Realme GT Master Edition menggunakan bateri 4300 mAh yang juga menyokong pengecasan pantas 65W Super Diode. Realme kata dia boleh mengecas penuh telefon mencapai 100% dalam masa hanya 33 minit saja. Dari pengalaman kami sendiri, bateri daripada 7% boleh dicas penuh dalam masa kira-kira 33 minit. Secara purata, peranti dapat bertahan mencecah lebih 5 jam SOT lamanya dengan skrin 120Hz. Selain itu, menyentuh sedikit mengenai sokongan imbasan cap jari pada skrin, kelihatannya ia berfungsi dengan baik dan pantas. Anda juga tak perlu menekannya dengan kuat. Sama juga seperti sistem imbasan wajah yang ia juga berfungsi dengan baik sekali. Okey, sebagai kesimpulan, dengan kombinasi kemasan unik selesa di tangan, skrin yang baik, sokongan 120Hz memuaskan, perisian dalaman yang stabil dan prestasi berkemampuan, boleh dikatakan Realme GT Master Edition ni agak menarik sebenarnya untuk dimiliki. Kamera juga baik, banyak sebenarnya filter dan tetapan yang boleh anda try, tapi ia bukan fokus utama. Kekurangannya pula adalah pada bateri yang agak kecil, tapi Realme agak bijak di sini sebab dia bagi kita pengecasan pantas 65W. Kemudian, tak ada penerapan kalis air, tak ada ruang untuk kad microSD dan speaker dia adalah mono. Jadi apabila pendapat anda dengan telefon pintar ini,
Adakah bagi anda dia ada wow factor yang mungkin menarik perhatian? Kongsikan dengan kami di ruangan komen di bawah. Seperti biasa, like, share, komen dan subscribe. Kita berjumpa lagi dalam video yang akan datang. Saya Amy untuk Amans. Jaga diri semua. Bye.